sekalian, pada masa yang sama, saya anggap ini juga merupakan satu-satunya petanda sokongan masyarakat Tionghoa yang diwakili oleh pelbagai NGO masyarakat Tionghoa dan juga MCA sebagai parti politik yang mewakilinya. Dan kita sedia maklum bahawa selama ini kerajaan kita bersikap sederhana, bersikap toleransi dalam pentadbirannya, dan kita juga memahami kepekaan yang amat berhormat Datuk Seri Perdana Menteri kita terhadap keperluan dan permasalahan rakyat majmuk kita, sejajar dengan slogan rakyat didahulukan, prestasi diutamakan. Malahan cara penyelesaiannya terhadap pelbagai cabaran dan dugaan juga tidak kurang kreatif dan pragmatiknya. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam pengumuman pakej rangsangan ekonomi yang pertama tahun lalu, Yang Amat Berhormat Datuk Seri telah meluluskan sebanyak 200 juta ringgit untuk penyelenggaraan dan kerja baik pulih ke-4 kategori sekolah bantuan kerajaan, iaitu sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah mubalik dan sekolah agama rakyat. Antaranya, lembaga pengarah sekolah jenis kebangsaan Cina bantuan kerajaan telah pun dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan projek-projek yang berkenaan atas konsep value for money, dan ini sememangnya telah terbukti dari segi keberkesanan kosnya. Tuan-tuan dan puan sekalian, konsep yang sama turut diterima pakai bila projek pembinaan 20 buah sekolah jenis kebangsaan Cina, yang mana 7 buah adalah sekolah bantuan penuh baru dan 13 buah lagi merupakan sekolah yang dipindahkan lokasinya atas keperluan semasa. Kini progresnya, untuk maklumat Yang Amat Berhormat Datuk Seri, kini progresnya tengah berjalan rancak. Kami bukan saja ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kepercayaan Kerajaan Barisan Nasional, pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri terhadap kebolehan lembaga pengarah sekolah masing-masing. Malahan kami juga berbesar hati sekiranya sekolah-sekolah yang berkenaan, khasnya sekolah yang berupa sekolah bantuan penuh, dapat dibina atas tapak rezab sekolah kerajaan yang telah dikenal pastikan tanpa sebarang rintangan dari segi karenah birokrasi. Untuk makluman Yang Amat Berhormat Datuk Seri, selama ini masyarakat Cina tetap komited kepada peranannya dalam pembangunan modal insan melalui pendidikan. Penggemblengan tenaga dan dana dari kalangan masyarakat Cina dalam pembinaan sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina serta dalam usaha membantu menampung pembiayaan sekolah-sekolah menengah persendirian merupakan satu-satunya contoh komitmen yang ketara, walaupun kadang-kadang ianya cukup membebankan dari segi kewangan. Lebih-lebih lagi, kebanyakan pendermanya bukanlah individu yang kaya raya. Justru itu, kami ingin mengesyorkan agar kerajaan dapat memberikan masyarakat Cina bantuan tahunan yang tertentu atas konsep muafakat bestari, yang mana keberkesanan kos pembiayaan terbabit dapat dipantau bersama oleh kerajaan dan NGO-NGO yang berkenaan. Tuan-tuan dan puan sekalian, pada masa yang sama, masyarakat Cina juga menaruh harapan, bahkan yakin penuh akan segala perancangan dan iltizam Yang Amat Berhormat Datuk Seri dalam usaha menangani cabaran ekonomi semasa yang mengganggu gugat dunia sejagat sekarang.
Pengumuman Yang Amat Berhormat Datuk Seri tentang liberalisasi ekonomi negara dalam pelbagai bidang bukan saja menyatakan keyakinan diri kita untuk berdepan dengan persaingan global, malahan juga dijangka akan terus memberangsangkan lagi ekonomi negara melalui meningkatnya penarikan pelabur-pelabur asing. Saya selaku Menteri Pengangkutan Malaysia turut terasa impaknya bila saya bertugas di negara Perancis dan negara China baru-baru ini. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, ketika rakyat Malaysia, khasnya pekebun-pekebun kecil kelapa sawit, memperdengarkan berita adanya janji dari Kerajaan Republik Rakyat China untuk menambahkan importnya minyak sawit kita atas daya usaha Yang Amat Berhormat Datuk Seri baru-baru ini, ramai peniaga-peniaga kecil yang dilanda oleh kelembapan ekonomi juga turut mendapat bantuan kerajaan melalui pelbagai sumber dana, umpamanya Tekun Nasional dan Amanah Ikhtiar. Dalam hubungan ini, atas permintaan masyarakat yang saya wakili, ingin saya mengesyorkan agar kedua-dua dana yang dimaksudkan dapat terbuka kepada peniaga-peniaga dan pengusaha-pengusaha kecil pelbagai kaum demi kesejahteraan ekonomi semua, dan kami yakin ianya akan dapat memantapkan lagi daya maju peniaga-peniaga kita pada saat-saat yang mencabar ini. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, selama ini masyarakat Cina tetap bertaat setia kepada bumi Malaysia kita, baik pada zaman gemilang maupun dilanda kelembapan ekonomi dan cabaran semasa. Pada tahun 1998, bila kegawatan ekonomi memuncak, masyarakat Cina Malaysia tetap beriltizam mempelopori kempen membeli barangan tempatan. Kini dalam keadaan yang serba mencabar ini, masyarakat Cina tetap juga tidak berganjak dalam usaha menyokong penegakan konsep satu Malaysia oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri.